Baik, kita mulakan Suratul Ankabut mulai ayat 31. Boleh catat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma dan manakala Ja'at telah datang ia Rusuluna oleh utusan-utusan kami Ibrahim kepada Ibrahim bil busyra dengan membawa kabar gembira Qalu telah berkata mereka Inna sesungguhnya kami muhliku yang akan membinasakan ahli penduduk hazihi ini al-qaryah negeri Inna sesungguhnya ahlaha penduduknya kanu adalah mereka zalimin orang-orang yang zalim. Ayat 32. Qala telah berkata ia Inna sesungguhnya fiha di dalamnya Luton ada Lut Qalu telah berkata mereka Nahnu kami a'lamu lebih mengetahui biman dengan orang yang fiha di dalamnya lanunajjiyannahu sungguh kami mesti binasakan akannya binasakanlah sungguh kami mesti selamatkan akannya betulkan sungguh kami mesti selamatkan akannya wa ahlahu dan penduduknya illa melainkan imra'atahu istrinya qalu ni kanat adalah ia minal ghabirin daripada orang-orang yang tinggal
Baik, saya semula. Masih dalam kisah cerita mengenai tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim didatangi oleh tetamu-tetamu yang tidak dikenali. Tapi Nabi Ibrahim bersangka baik sahaja. Dilayan, dibuatkan makanan, tapi tetamunya tidak makan. Rupanya tetamu ini singgah sekejap nak memberikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim yang umurnya masa itu 120 tahun. Isterinya 88 tahun ataupun 88 tahun ataupun 99 tahun. Pada masa itu dia tidak mempunyai anak daripada isterinya Sarah. Jadi malaikat ini datang, tetamu ini yang sebenarnya malaikat yang memberi berita gembira bahawa Nabi Ibrahim akan memperoleh anak, iaitu itulah Ishak. Ishak anak kepada Sarah dalam usia yang begitu lanjut ataupun tua. Di samping itu, tugas dia yang keduanya, dia nak pergi ke kampung Nabi Lut. Bahawa dia diperintahkan oleh Allah untuk membinasakan kaum Nabi Lut. Apa kata malaikat ni? Tetamu ini, qalu, telah berkata mereka, inna muhliku ahli hadzal qaryah. Telah berkata mereka, sesungguhnya kami yang akan membinasakan penduduk ini negeri, ataupun di negeri ini, iaitu penduduk kaum Nabi Lut. Inna ahlaha kanu zalimin. Sesungguhnya penduduknya adalah mereka orang-orang yang zalim. Mana penduduknya sudah zalim dengan maksud kufur. Jadi penduduknya dah benar-benar kufur. Tidak mengendahkan lagi nasihat seorang Nabi yang bernama Lut. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala, telah berkata, ya inna fiha Lutan. Sesungguhnya di dalamnya ada Lut. Nabi Ibrahim orangnya penyedih, penyayang, pengasih. Dia sedihlah kalau dengar penduduk negeri itu nak dibinasakan, sedangkan di dalamnya ada orang soleh, iaitu Nabi Lut. Jadi Nabi Ibrahim tanyalah, sesungguhnya di dalamnya, dalam negeri itu kan ada Lut, takkan nak dibinasakan. Qalu, telah berkata mereka, utusan-utusan ini, iaitu malaikat, nahnu a'lamu biman fiha. Sesungguhnya kami, telah berkata mereka, kami lebih mengetahui biman fiha, dengan orang yang di dalam. Jadi malaikat lebih tahu. Dia tahu penduduk-penduduk ini, dan dia tahu siapa yang akan selamat. Kata malaikat ni, lanunajjiyannahu, sungguh kami mesti selamatkan akannya. Akannya itu namanya Lut lah. Jadi janji malaikat tu akan selamatkan Nabi Lut. Wa ahlahu, dan ahlinya. Ahlinya lebih baiklah. Sebabnya apa? Pengikut. Ahli itu digolongkan sebagai pengikutnya. Kalau kita keluarganya terlampau kecil sangat. Jadi kalau ahlahu kita terjemahkan dan. Ahlinya, itu maknanya pengikut-pengikutnya. Illam ra'atahu, melainkan istrinya, istri Nabi Lut, kanat minal ghabirin, adalah ia daripada orang-orang yang tinggal dalam azab. Kecuali istri Nabi Lut, dia tidak ikut keluar daripada negeri itu. Jadi dia tinggallah bersama orang-orang yang tertimpa azab.
Itu dikatakan isteri yang durhaka, yaitu isteri Nabi Lut dan isteri seorang lagi dalam Quran sebut isteri Nabi Nuh. Itu contoh dua perempuan yang durhaka. Isteri Nabi Nuh pun dia tak nak masuk dalam perahu. Dalam bahtera tu. Kononnya dia boleh selamat dengan anak dia Kan'an. Rupanya tak selamat. Habis tenggelam. Baik. Sambung lagi Walamma dan manakala. Ja'at setelah datang ia. Walamma nanti. Walamma ada an. Walamma dan manakala an bahawa. Ja'at setelah datang ia. Rusuluna oleh utusan-utusan kami. Luton kepada Lut. Si'ah telah diburukkan ia. Telah diburukkan ia. Dalam bracket letak jadi susah. Bihim dengan mereka. Wadoko dan telah sempit ia. Bihim dengan mereka. Zar'a akan dada. Waqalu dan telah berkata mereka. La tahaf, jangan engkau takut. Wala tahzan dan jangan engkau duka cita. Inna sesungguhnya kami munajjuka yang akan menyelamatkan engkau. Wa ahlaka dan ahli engkau. Illa melainkan imra'ataka isteri engkau. Kanat adalah ia minal ghabirin daripada orang-orang yang tinggal. Ayat 34. Inna sesungguhnya kami munziluna yang menurunkan ala atas ahli penduduk hazihi ini al-qaryah negeri rijsan akan kotoran. Dalam bracket azab. Minas sama daripada langit.
Bima dengan sebab apa yang? Kanu adalah mereka. Yabsukun, mereka fasik. Ayat 35, walakot, dan demi sesungguhnya. Tarokna, telah kami tinggalkan. Minha, daripadanya. Ayatam bayyinah, tanda yang terang. Liqaumi, bagi kaum. Ya'qilun, mereka berakal. Baik. Saya semula daripada ayat 33. Walamma anja'at rusuluna Lutan, dan manakala bahawa telah datang ia oleh utusan-utusan kami kepada Lut. Mana perbincangan dengan Nabi Ibrahim dah selesai. Jadi utusan ini, iaitu malaikat ini, dia datang ke jadi tetamu kepada Nabi Lut. Nabi Lut ni pun tak tahu yang dia ni malaikat, dia tak tahu. Sebabnya malaikat ni menyerupai orang-orang yang baik. Jadi malaikat ni ramai, tak tahu dalam 9 ataupun 11 orang dia datang. Jadi Nabi Lut bila didatangi oleh tetamu-tetamu ini, bukan macam Nabi Ibrahim, dia gembira, lalu dibuatkan makanan, macam tu. Tapi Nabi Lut dikatakan bihim, telah diburukkan ia dengan mereka. Maknanya dianggap sebagai kedatangan tetamu ni benar-benar menyusahkan. Menyusahkan Nabi Lut. Bukan Nabi Lut tak nak terima tetamu, tapi keadaannya menyusahkan Nabi Lut. Wa dhaqa bihim zar'a, dan telah sempit ia dengan mereka akan dada. Mana dada Nabi Lut ini terasa begitu sempit. Kerana apa? Kerana susah. Terasa susahnya bila didatangi tetamu. Baik, apa agak-agak yang dianggap susah oleh Nabi Lut ini? Ada kerana susah nak bagi makan minum tetamu? Sebenarnya tak. Nabi Lut ni susah hati sebab buruknya kaum dia. Kaum dia ni kalau didatangi tetamu luar, lelaki, tetamu luar tu lelaki, dia punya kaum ni gila, dia kacau lelaki itu, macam mengacau perempuan, macam itulah. Dikacaunya lelaki itu. Ini yang Nabi Lut rasa susah hati sangat, malu, malu sangat. Nanti kalau kaumnya tahu ni, habislah. Sebab kaumnya tak boleh dengar kalau ada tetamu daripada luar. Dia datang, diserbu. Rupanya dalam diam-diam, isterinya didatangi tetamu, isteri Nabi Lut didatangi tamu, dia keluar. Dia keluar daripada belakang,
terus mengelinap ke rumah-rumah jiran. Lalu dia ceritalah, kat rumah tu ramai pula tetamu, tak tahu daripada mana. Ya, handsome pula tu. Ya. Maknanya muka-muka orang-orang baik, kan? Jadi rupanya isterinya ini sudah mencanangkan kepada jiran-jiran, mengatakan ada tetamu. Jadi daripada mulut isterinya inilah, maka orang pun popek kedengaran bersama-sama. Akhirnya orang-orang lelakinya menyerbu rumah Nabi Lut. Ya. Jadi ditunggulah di luar. Tetamu ada kat dalam. Ya. Kaum Nabi Lut ni menunggu kat luar. Jadi masing-masing gila kalau nampak ada tetamu daripada luar. Macam tu. Jadi Nabi Lut ni dah susah hati. Jadi akhirnya Nabi Lut dah berbincang-bincang dengan dia orang pun keras hati. Dia tak nak juga keluar. Dia nak juga tetamu itu. Lalu waqalu, dan telah berkata mereka ni, malaikat-malaikat tu yang tunggu lama kat dalam, Nabi Lut ni kat luar tak masuk-masuk. Agaknya akhirnya disuruh masuk kejap lah Nabi Lut. Lalu tetamu ni cakap apa? La takhaf wa la tahzan. Jangan engkau takut dan jangan engkau duka cita. Wahai Lut, engkau jangan takut dan engkau jangan duka cita. Inna munajjuka wa ahlika. Sesungguhnya kami yang akan menyelamatkan akan engkau dan ahli engkau, ilam ra'ataka, melainkan isteri engkau. Kanat minal ghabirin, adalah ia daripada orang-orang yang tinggal. Jadi utusan ini memberitahu yang dia akan menyelamatkan Nabi Lut bersama pengikutnya. Tapi dia dikecualikan isterinya tak boleh nak diselamatkan. Dia bersama dengan kaumnya menerima azab daripada Allah Ta'ala. Inna munziluna ala ahli hazil qaryah. Sesungguhnya kami yang menurunkan atas penduduk ini negeri rizan, kotoran minas sama, kotoran daripada langit, bima kanu yafsukun, dengan sebab apa yang adalah mereka kerjakan. Jadi kaum Nabi Lut yang degil, tak nak juga keluar daripada kawasan rumah Nabi Lut. Jadi tetamu ni dia pun dah cakap dengan Nabi Lut, jangan takut, jangan duka cita, kami akan selamatkan kau dan pengikutmu, kecuali isterimu tak boleh diselamatkan. Dia tinggal bersama orang-orang yang mendapat azab. Diterangkan bahawa datanglah atau turunlah azab kepada kaum Nabi Lut. Azabnya ialah batu kerikil yang dimasak. Maknanya batu ni cukup panas. Lalu dihujankan kepada kaum Nabi Lut. Hujan batu. Batu ni bukan batu biasa, batu panas. Pendek kata, kalau kena ni melecup. Memang melecup. Jadi turunlah hujan. Pada masa itu Nabi Lut dengan kaumnya dah keluar dari kampung tu. Sebab Allah nak selamatkan. Lalu kampung tu ditimpalah dengan hujan bertubi-tubi. Hujan batu yang panas. Kalau kena rumah-rumah yang berasal daripada daun-daun, dia terbakarlah. Sebab dia benar-benar batu tu menyala. Dia seperti api dah. Inna munziluna ala ahli
hazil qaryah. Sesungguhnya kami yang menurunkan, ya, sesungguhnya kami yang menurunkan atas penduduk, ya, ini negeri, iaitu kotoran. Kotoran ini maknanya ialah azab, ya, minas sama, daripada langit, bima akan yafsukun, dengan sebab ia adalah mereka curang. Jadi akhirnya Allah turunkan azab kepada kaum Nabi Lut. Azab itu berupa apa? Hujan batu kerikil yang panas. Ya, setelah hujan, ya, dipenuhi dengan batu-batan yang tak tahu mana datangnya. Ya, kemudian diterbalikkan oleh Allah Ta'ala negerinya. Sehinggalah, ya, lautan itu dikatakan sebagai lautan Bahrul Maut. Ya. Bahrul Maut mana lautan mati. Ya. Itu lautan mati. Nah, jadi, ya, ini cerita benar atau kisah benar. Ya, Nabi Lut, dia menerima tongkat warisan, ya, sejak berzaman, yaitu sejak zaman, ya, moyangnya, ya, Nabi, ya, Ishak, ya, Nabi Yakub. Jadi, ya, lepas diturunkan hujan batu tadi, ya, Allah terbalikkan negerinya. Ya. Itu yang sekarang ini dikatakan Bahrul Maut. Bahrul Maut ni mana lautan mati. Dan yang peliknya itu, garam dia 7 kali masin daripada lautan biasa. Sebab itu orang masuk dalam laut tu, ya, orang ni tak tenggelam, dia terapung sebab garamnya terlampau pekat. Inilah lautan mati sampai sekarang. Itu Allah katakan di sini, ya, walaqad tarakna minha ayatan bayyinah. Dan demi sungguh telah kami tinggalkan daripadanya, ya, ayat yang terang, akan ayat yang nyata atau terang. Ya. Liqaumi ya'qilun, bagi kaum mereka mengerti. Bagi kaum yang mau mengambil pengajaran, yang tidak memekakkan telinga, yang mau mendengarkan cerita. Ya. Inilah kisah yang berkaitan kepada Bani Israel. Ya. Jadi kalau ikutkan nabi-nabi, daripada Nabi siapa? Nabi Ishak. Itu dah semua keturunan bawah tu dikatakan sebagai keturunan Yahudi. Ya. Keturunan Yahudi. Ada berita terbaru, ya, di luar negara. Hari itu majlis perkahwinan sejenis, lelaki dengan lelaki. Sebab di luar negara ni, ya, dia meluluskan boleh kahwin sejenis, di luar negara. Kita, ya, belum ada lagi, dia belum sampai peringkat macam tu. Minta-minta jangan, ya. Tapi di luar negara dah ada, ya, mereka boleh daftarkan diri dengan berkahwin sama jenis. Ya. Jadi dengan, ya, kuasa Allah Ta'ala, hari itu hari yang mana tetamu-tetamu meraihkan, ya, perkahwinan itu. Tiba-tiba gereja itu terbakar yang tak dapat nak diselamatkan. Dia punya bumbung yang tinggi itu jatuh menyembah bumi. Ya. Itu, ya, acara pernikahan, ya, pernikahan sejenis. Jadi, ya, kalau kita pahami daripada cerita itu, artinya, ya, bala Allah Ta'ala, azab Allah Ta'ala, dia tidak berhenti. Kalau dulu zaman Nabi Lut ini,
mereka suka kepada sejenis, iaitu lelaki dengan lelaki. Itulah manusia, kata Allah Ta'ala, yang mula-mula melakukan perbuatan itu, belum pernah dilakukan oleh umat-umat lain. Jadi kita ni dah mula balik kepada alam yang dinyatakan dalam Quran ini. Itu dikatakan di luar negara, dia boleh daftar perkahwinan sejenis. Ini bahayanya. Bahaya kotori ridsan, kotoran. Kotoran ini berupa azab. Dia turun yang tidak disangka-sangka datangnya. Seperti yang berlaku kepada kaum Nabi Lut. Jadi Nabi Lut dan pengikutnya selamatlah. Isterinya tak selamat, sebab dia tak nak ikut. Sebab perjalanan dia ialah dia lepas pertengahan malam. Contohnya kalau kita kat sini 12 malam ni, dah tengah-tengah malam lah. Kalau dah 12 tengah malam, itu maknanya dah mula menuju ke subuh. Jadi pada pukul 12 malam ni, Nabi Lut pun keluar bersama pengikutnya dalam keadaan orang yang tengah lena tidur. Dia pun tinggalkanlah kampung halamannya, menuju ke subuh. Jadi rupanya azab tu nak turun pada waktu subuh. Itu ceritanya. Jadi bahaya kalau seandainya kita atau kerajaan kita menghalalkan boleh kahwin sejenis. Itu adalah kemurkaan Allah. Khawatir nanti azab Allah turun. Ini yang berlaku kepada kaum Nabi Lut. Tapi akhir-akhir yang Nabi Lut ni, dia tidak ada kekuatan. Jadi mereka nak bunuh, nak rejam Nabi Lut. Nabi Lut tak ada kekuatan apa pun, melainkan dia mengadu pada Allah. Itu yang turunnya turunnya azab. Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun. Dan demi sungguh telah kami tinggalkan daripadanya satu tanda yang terang. Mana tanda itu sampai sekarang ada tanda, ada bukti yang nyata, yang terang, iaitu di Jordan, bagi kaum yang mereka mengerti. Jadi mereka yang rombongan pergi Jordan, dia akan diceritakan kisah berkaitan lautan mati. Kadang kalau rombongan-rombongan pun dibawa ke sana. Tapi kita jaga bataslah. Sebab kita ni belajar tempat itu adalah tempat yang dilaknat. Jadi janganlah kita pula nak mandi, nak basuh tangan dengan air laut tu, nak rasa air laut tu, kat sana macam-macam lah, adalah buah-buah tangan, sabun dibuat daripada tanah, lautan mati itu, macam-macam produk dibuat daripada lautan mati itu. Jadi lebih baik kita jangan beli. Apa sebabnya? Yang kita datangi adalah negeri yang Tuhan laknat, yang Allah laknat, turunkan kutukan. Itu pula kita nak jadikan sebagai produk-produk yang dalam segi hukumnya tempat itu suruh dijadikan sebagai iktibar, pengajaran. Bukan kita nak membanggakan lebih, kita bersukaria dengan produk-produk yang dibuat daripada bahan-bahan negeri yang Tuhan laknat dia. Jadi kita jangan terikut-ikutlah dengan cara itu. Baik, kita ambil sikit lagi
Ni cerita ni dah habis cerita berkaitan dengan Nabi Lut. Maknanya kaum sudah dibinasakan. Sekarang ni cerita mengenai Nabi Syuaib. Walaqad, dan demi sesungguhnya. Dan demi sesungguhnya. Tarakna, telah kami dan sesungguhnya tarakna, telah kami tinggalkan minha, daripadanya, mana ya saya baca ni. Wa ila Madian akhahum Syuaiban, yang tu kan. Dan kepada Madian, saudara mereka Syuaib. Wa ila Madian, dan kepada Madian, akhahum Syuaiban, saudara mereka Syuaib. Ini cerita Nabi Syuaib pula. Faqala, maka telah berkata ia, ya qaumi, wahai kaumku, u'budu, sembahlah olehmu, Allah, akan Allah, warju, dan haraplah olehmu, yaumal qiyamah, yaumal akhirah, akan hari akhirat. Wala ta'thaw, dan jangan kamu melampaui batas. Dan jangan kamu melampaui batas. Fil ardi, di bumi. Mufsidin, selaku orang-orang yang buat kerosakan. Fakazzabuhu, maka telah mendustakan mereka akannya. Fa'akhazahum, apa maknanya? Kejap. Wala ta'saw fil ardi. Faqala, maka telah berkata ia, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah olehmu akan Allah, warju, dan haraplah olehmu, yaumal akhir, hari akhirat. Wala ta'saw, dan jangan kamu melampaui batas fil ardi, di bumi, mufsidin, selaku orang buat kerosakan. Fakazzabuhu, maka telah mendustakan mereka akannya. Wa akhazahum, maka telah mengenai ia akan mereka. Maka telah mengenai ia akan mereka ar-rajfah, oleh gempa. Fasbahu, maka jadilah mereka fi darihim, dalam kampung halaman mereka. Jasimin, orang-orang yang mati bergelimpangan. Baik, kita simak semula. Ini berkaitan dengan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib diutus kepada kaumnya. Ingat tak Nabi Syuaib ni siapa? Nabi Syuaib ni bapa mertua Nabi
Musa alaihissalam. Ya. Yang mana Nabi Musa lari daripada Mesir, ya, rupanya dia sudah masuk ya dalam negeri Nabi Syuaib. Jadi ya, dengan izin Allah dipertemukanlah ya Nabi Musa bersama Nabi Syuaib, dan Nabi Syuaib kahwinkan Nabi Musa dengan anaknya. Ya. Itu kisahnya. Jadi kaumnya ni macam itulah, selain daripada ya mempersekutukan Allah, ya dia juga suka tipu dalam sukatan dan timbangan. Dia suka menipu. Bila menyukat menimbang, dia tipu. Selain daripada tu, dia suka duduk tepi-tepi jalan, di simpang-simpang 3 jalan, dan dia halangi orang lalu lalang. Ya, bukan nak tolong. Ya. Orang lalu lalang kalau sesat kena tolong, tak. Ya, bakal diganggu sehingga orang tu tak jadi nak lalu. Ya. Dia punya perangai kaum Nabi Syuaib. Dan diterangkan di sini, wa ila Madian, dan kepada Madian saudara mereka ialah Syuaib. Faqala, maka telah berkata ia Syuaib, ya qaumi budullah, wahai kaumku sembahlah ulimu akan Allah, warjullah yaumal akhirah, dan haraplah ulimu akan hari akhirat. Wala ta'zaw fil ardi mufsidin, dan yang kamu melampaui batas di bumi selaku orang-orang yang buat kerosakan. Tapi tentangan mereka fakadzabu, maka telah mendustakan mereka akannya, sampai dia punya peringkat ya, kalau Nabi Syuaib tak nak berhenti daripada berdakwah atau mengganggu mereka, mereka akan berjam atau bunuh Nabi Syuaib. Jadi Nabi Syuaib mengadu pada Allah, ya, maka Allah ya menurunkan azabnya berupa rajfah. Wa akhazat umur rajfah, maka telah mengenai ia akan mereka oleh rajfah, iaitu gempa. Fasbau fi darim jasimin, maka jadilah mereka dalam kampung halaman mereka orang-orang yang mati bergelimpangan. Ya. Macam itulah keadaan ya umat dahulu, yang mana mereka mengkufuri Rasul, ya tidak lamalah kemudian ya azab itu turun benar-benar, ya akan membunuh mereka. Azab yang membunuh, ya. Azab yang benar-benar membunuh mereka. Itu sehingga ya keadaan kampung tu ya orang mati berkelimpangan sana sini, macam kena ya, bom atom, macam itulah ya, berkelimpangan sana sini. Baik, sampai situ akan datang dah cerita Nabi ya Nabi Samud pula, Nabi Samud pula ya, Nabi Ad ya, kaum Ad dan Samud. Kaum Ad dan Samud. Ini ya akan datang dah kisah kaum Ad dan Samud, yang mana ya Nabi Soleh dan Nabi Hud. Ya. Nabi Soleh dan Nabi Hud diutus kepada kaum itu. Ya. Baik, sampai situ dulu untuk Quran. Kita sambung pada pelajaran surah pula. Ya. Baik, sampai tamrin ke berapa? Buka mic ya, buka mic. Tamrin ke berapa? 23. Okey, tamrin 23 tasriful misal. Tasriful misal ni huruf mu'talnya di awal. Di awal lah misalnya. Tasrifnya huruf mu'talnya di awal. Apa dia punya iaitu atas wazan af'ala yuf'ilu. Saya bagi contoh, aujaba yujibu ijaban, aujiblah tujib, mujibun mujabun, mujabun ujiba yujabu. Ya. Tamrin dia iaitu ya aujada.
Ya, aujada. Baik, sekarang kita teruskan. Aujada makna mengadakan ya. Aujada mudhari'nya apa? Tak. Tasrif. Aujada yujidu. Okey, masdarnya ijadan. Amar aujid. Nahi la tujid. Isim fa'il mujidun. Isim maf'ul mujadun. Makan zaman. Mujadun. Madi majhul ujida. Mudhari' majhul yujadu. Okey, itu makna mengadakan. Nombor 2 dengan makna menyendiri auhada. Daripada buatan ahad, wahid. Baik. Auhada mudhari' yuhidu. Masdar ihadan. Ya. Amar. Auhid. Nahi la tuhid. Isim fa'il muhidun. Isim maf'ul muhadun. Makan zaman. Muhadun. Madi majhul uhida. Mudhari' majhul yuhadu. Okey, nombor 3 makna menyebutkan. Alif waw roda. Auroda perkataan wirid. Auroda mudhari' yuridu. Masdar irodan. Amar aurid. Nahi la turid. Isim fa'il isim maf'ul. Ya, muridun muradun. Makan zaman. Muradun. Madi majhul mudhari' majhul urida yuradu. Okey, nombor 4 perkataan aurasa makna mewariskan. Daripada perkataan waris. Ya, aurasa mewariskan. Ya, cuba mudhari'nya apa? Aurasa yurisu. Masdar je irosan. Ya. Amar nahi. Auris la turis. Isim fa'il isim maf'ul murisun murosun. Makan zaman. Murosun. Madi majhul mudhari' majhul urisa yurosu. Okey, nombor 5 ya, ausola. Daripada perkataan wasola. Sampai. Ini menyampaikan. Alif wasad lam. Ausola mudhari'nya yusilu. Masdar dia isolan. Amar nahi. Ausil la tusil. Isim fa'il isim maf'ul musilun musalun. Makan zaman. Musalun. Madi majhul mudhari' majhul usila yusalu. Ya. Okey, yang akhir iaitu nombor 6 ausako. Daripada perkataan
Wasako iaitu mengikatkan dalam makna sini ya. Okey, sekarang ni cuba buat mudhari' dia. Awsako yusiku. Masdar dia isakon. Ya, isakon. Amar nahi. Ausik la tusik. Isim fa'il, isim maf'ul. Musikun, musakun. Makan zaman. Musakun, musakun. Madi majhul, mudhari' majhul. Usiko, yusaku. Ya, baik. Dalam makna pula ambil satu, iaitu mewariskan, nombor 4. Ya, contoh nombor 4. Mewariskan. Kalau madi apa? Telah mewariskan ia. Kalau mudhari' ia mewariskan. Kalau masdar warisan. Kewarisan pun boleh enggak? Amar wariskanlah oleh engkau. Nahi jangan engkau wariskan. Isim fa'il yang mewariskan. Isim maf'ul yang diwariskan. Makan zaman. Ya, tempat mewariskan, masa mewariskan. Madi majhul. Tak, madi majhul. Telah diwariskan ia. Mudhari' majhul ia diwariskan. Okey ya, akan datang punya pelajaran yang ke-24, iaitu tasrif ajwab. Ajwab ni kalau nak tahu dia punya huruf mu'talnya di tengah. Ya, huruf mu'talnya di tengah disebut ajwab. Ya, yang diberikan iaitu aroda, yuridu, irodatan, arid, la turid, muridun, muradun, muradun, urida, yuradu. Ya. Nah, jadi ya, latihan itu contoh ya. Jadi latihannya azala, atola, itu sampai ada 7 latihan. Ya, ada 7. Jadi buat semana yang ditunjukkan, contoh yang diberikan. Tengok contoh yang diberikan macam mana, buatlah macam tu. Ya, jadi bab ini bab yang dikatakan rubai. Rubai ni mana 4 huruf ya. PL madinya 4 huruf. Dan dalam segi makna kalau 4 huruf ni, maknanya kena terjemah melampau. Melampau ni kalau hilang, hilangkan, menghilangkan. Kalau panjang, memanjangkan. Macam tu. Itu namanya melampau. Kalau panjang saja, itu namanya lazim. Panjang, itu lazim. Kalau memanjangkan, itu muta'addi. Mana melampau. Jadi kalau 4 huruf, terjemahkan melampau. Ya? Disebut muta'addi. Jadi itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada pelajaran tadi insya-Allah. Dan kita sudahi sama-sama dengan doa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika